Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirah Syakira Adriana. Kami ingin membentangkan mengenai kesan perjanjian Belanda-Inggeris terhadap alam Melayu. Pertama sekali, Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 juga dikenali sebagai Perjanjian London 1824. Perjanjian ini ditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda yang mana hubungan kedua-duanya sentiasa dalam keadaan yang tegang. Di samping adanya kepentingan-pentingan mereka sendiri. Termeterainya, perjanjian tersebut merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah tanah Melayu. Seterusnya, faktor-faktor yang membawa kepada perjanjian termasuklah persaingan perdagangan di timur. Kedua, dasar persahabatan Inggeris-Belanda di Eropah. Ketiga, dasar-dasar referendum di Singapura dan pertelingkahan mengenai Singapura. Keempat, kemajuan Singapura. Dan akhir sekali, masalah kewangan Belanda. Perjanjian antara United Kingdom dan Kemaharajaan Bersatu Belanda di London pada 17 Mac 1824. Syarat perjanjian. Yang pertama, Belanda mengiktirafkan kedudukan Inggeris di Singapura. Kedua, Belanda akan mengerahkan Melaka kepada pihak British dan sebagai balasannya, pihak British pula akan memberikan Bangkahulu kepada pihak Belanda. Syarat ketiga pula, penghapusan lanun di kawasan Kepulauan Melayu ialah tanggungjawab kedua-dua belah pihak. Keempat, Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda dan juga Belanda di Sumatera. Terima kasih. Hai, saya Dana. Hari ini saya akan nyatakan dua kesannya. Yang pertama, pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Kesan yang nyata hasil daripada perjanjian ini ialah terbentuknya dua kawasan pengaruh. Belanda ingin menguasai kawasan-kawasan meliputi Pulau Jawa, Sulawesi atau dengan kata lain semua gugusan Kepulauan Melayu ke selatan Selat Singapura. Manakala British menguasai kawasan-kawasan yang meliputi Singapura, Melaka dan daerah-daerah lain di Tanah Melayu. Perjanjian ini merupakan satu titik peralihan dalam perkembangan politik di Kepulauan Melayu. British dan Belanda kini dapat meluaskan pengaruh perdagangan dan politik mereka di kawasan masing-masing tanpa gangguan daripada pihak lain. Poin yang kedua, perpecahan Empayar Johor. Dengan pembahagian dua kawasan pengaruh itu, secara tidak langsung telah membawa kepada runtuhnya Empayar Johor. Kini Singapura dan Tanah Besar Johor dikuasai oleh British dan Riau Lingga jatuh ke bawah pengaruh Belanda. Perjanjian ini juga menyelesaikan masalah perebutan tahta Johor kerana Sultan Husin menjadi Sultan yang sah di Tanah Besar Johor dan Sultan Abdul Rahman menjadi Sultan di Kepulauan Riau Lingga. Bendahara Ali di Pahang juga mengambil kesempatan untuk cuba membebaskan diri dari kekuasaan Johor. Pada tahun 1853, Bendahara Ali telah mengisytiharkan kemerdekaan Pahang dan Empayar Johor dikatakan runtuh sejak saat ini. Terima kasih. Poin yang seterusnya adalah hubungan Inggeris dan Belanda di Timur. Pertelingkahan di antara Inggeris dan Belanda di Timur masih berterusan kerana Belanda tidak mematuhi perjanjian. Disebabkan oleh itu, Belanda masih terus mengamalkan monopoli rempah ratus di Hindia Timur dan masih juga mengenakan cukai yang sangat tinggi kepada pedagang-pedagang Inggeris yang berlabuh di Betawi. Okey, selain daripada itu, perselisihan antara Inggeris dan Belanda juga berpunca daripada masalah Labuan yang telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada SHTI
pada tahun 1846. Dengan itu, Belanda membantah tindakan itu kerana menganggap Labuan berada di bawah pengaruh mereka, iaitu Selat Selatan Singapura ataupun Selat Singapura. Okey, akhir sekali, kesimpulan, kita mestilah menjaga hubungan antara satu sama lain, tidak kira berbeza bangsa ataupun agama. Ini adalah untuk mengekalkan kedaulatan dan nama baik negara Malaysia. Seterusnya, hubungan negara ini akan membawa impak positif ke atas negara-negara yang terlibat. Selain itu, hubungan diplomatik juga akan memperkembangkan sosial politik serta aspek sains dan teknologi. Harapan saya ialah supaya masyarakat tidak mempentingkan diri sendiri dan mestilah menjaga, menghormati dan mengasihi hubungan antara satu sama lain, walaupun lain bangsa dan agama. Sekian, terima kasih. Bye.